Baik, so bila positif, cikgu just ambil satu Cartesian dalam bahasa Melayunya apa? Cartesian plane. Bahasa Melayu apa? Tak tahu. Cartesian. Tak tahu. Cartesian plane. Okay, ini kamu belajar di menengah rendah. So Cartesian tu merujuk kepada aksis X dengan aksis Y lah. X axis, Y axis. Merujuk kepada benda ni. Allah. Dia merujuk kepada benda ni. Okey, bila kita tengok benda macam ni. Sekejap. Nak lukis lagi satu untuk negatif. Baik. Okay. So bila kita ada dua, satu akan jadi smile, satu akan jadi sad. Kita guna warna biru lah pula. Jadi C merujuk kepada benda yang pintasan Y kat sini. Okay. So bila kamu tengok kat sini pintasan C kalau C ini makin membesar, nilai C makin besar, dia akan makin naik. So graf ni akan ikut naik. Faham Graf ni akan ikut naik and then dia akan turun. Apa yang C boleh buat, pemalas C boleh buat hanyalah graf tu dia naik ataupun dia turun sepanjang Y axis. Tu sahaja. Okay. So mesti ingat dalam kepala, bila A maksudnya dia nak tentukan dia makin gemuk, makin kurus. C dia akan naik atas dengan bawah. Tu saja. Ingat dua benda. Okay. Jadi bila makin kurus, makin gemuk dengan atas dengan bawah, jadi B dia menentukan sama ada dia pergi kanan atau kiri. Itu saja. So pemalar B. So pemalar B dia ada beberapa syarat. Sekejap Baik. So kita pergi kepada pemalar B. So pemalar B dia mesti syarat pertama adalah kamu kena tengok sama ada A itu positif ataupun A itu negatif. Itu syarat pertama. Maksudnya checklist lah bagi saya. Checklist yang kamu kena tengok. Langkah-langkah. Pertama tentukan kamu punya fungsi itu nilai pemalar A dia positif atau negatif. Okey, sekiranya dia positif. Okey, bila mana graf dia adalah senyum. Okey, bila senyum dia akan pecah lagi kepada dua. Barulah dekat sini dia akan tengok sama ada B tu positif ataupun B tu negatif. Okey, sekiranya B itu kosong, B itu kosong. Contoh B kosong adalah, saya nak lukis ni. So saya bawa dia ke bawah So bila mana B tu sama dengan kosong, fungsi dia akan jadi fx. Contoh fx 3x kuasa 2 tambah 1. Ni contoh fungsi bila mana B tu kosong. Kerana fungsi asal sepatutnya ax square plus bx plus c. So ini satu ni sebenarnya adalah C. Ni sebenarnya atas. So nilai tengah-tengah ni tak ada. Jadi bila tak ada maksudnya B tu adalah kosong. Okey. So bila mana B tu kosong, kamu akan tengoklah dia punya pintasan X dia. Cikgu lukis balik. Okey. So ni A positif. Jadi dia akan betul-betul simetri di tengah-tengah.
Maksudnya sekiranya kat kanan ni pintasan X dia 2, pintasan X sebelah kiri dia akan jadi negatif 2. Ya, betul-betul kat tengah. Okay, so tu bila mana B sama dengan kosong. So bila A tu negatif, sama juga. Dia akan berada kat tengah-tengah. So itu je yang sama. Yang membezakan A positif negatif adalah nilai B bila mana dia positif ataupun negatif. Okay, so kita akan buat perbandingan. Negatif pecah kepada 2. 1 B positif, 1 B negatif. Okay. So ada 4. Cikgu akan buat sebelah-sebelah. Cikgu akan buat sebelah-sebelah supaya kamu nampak. Okay, X, Y. X, Y. Okay, just ingat A tadi gemuk, kurus. C atas, bawah. Jadi B dia akan pergi kanan, kiri. Itu je yang bezakan. Dia akan pergi kanan atau kiri. Okay, jadi bila A positif, B positif, dia akan berada di sebelah kiri. Apa maksudnya sebelah kiri? Kiri daripada Y-axis. Okay. Jadi, bila kamu buat graf, ini kamu panggil apa? Kalau dalam bahasa Inggerisnya, line of symmetry. Garis putus-putus. Simetri. Aksis simetri. Pak C. Pak C simetri. Siapa cakap garis putus-putus tu? Okay. Hopefully betul lah tu saya je tu. Betul simetri begitu Pak C simetri. Betul Okay. So Pak C simetri dia mesti di sebelah kiri. Apa B dia positif. Tapi Pak C simetri mesti duduk sebelah kiri daripada Y-axis. B positif, Pak C di sebelah kiri. Jadi bila B negatif, Pak C dia mesti sebelah kanan. Okay. Kita akan lukis, cuma Pak C dia sebelah kanan kat sini. Tetapi bila A saya negatif, dia akan jadi terbalik. Bila mana? Bila dia negatif, B dia positif, dia tak akan duduk sebelah kiri. Dia akan duduk sebelah kanan. Okey, nampak Dia akan duduk sebelah kanan tapi dia negatif. Oh, maaflah. Kisah cikgu ni. Anggap je lah macam tu So dia akan duduk sebelah kanan. B negatif pula dia akan duduk, Pak C dia akan duduk sebelah kiri. Okay. So jadi bila kamu buat perbandingan, okay, cikgu sentiasa nasihatkan pelajar saya lah. Ingat satu je. Jangan ingat dua-dua. Ingat satu je. Okay, contohnya kalau kamu nak ingat A itu positif, B positif sebelah kiri. Okay. Jadi, kat sini cikgu sentiasa suruh diorang buat akronim. Tahu tak akronim tu apa? Tak tahu Okay, akronim. Untuk kamu ingat. A positif, B positif, dia duduk sebelah kiri. So kalau bahasa Inggeris, dia adalah left hand. PPL. Tapi kalau kamu sebelah kiri, PPK lah. Okay.
Kalau B pula A negatif and B positif, dia duduk sebelah kanan. So sepatutnya right lah. NPR. So cikgu sentiasa cakap diorang kamu pilih satu je. Mana satu kamu nak ingat? PPL ke NPR? So selalunya budak akan pilih yang ni. And then PPL ni dia akan wakili. P tu positif kan? Buatlah apa yang kamu boleh buat ayat guna perkataan pos. Ni positif and then ni left. Kalau kamu akronim kan macam tu. Untuk kamu ingat A positif, B positif, dia duduk sebelah kiri. Kalau kamu ingat satu, automatically kamu akan ingat yang kedua. Maksudnya bila mana A tu negatif. So ini adalah cara untuk saya suruh pelajar saya ingat. So ada pelajar tak buat pun ayat, dia hanya ingat PPL. So A positif, B positif duduk sebelah left, kiri. So kamu ingatlah PPK. Positif, positif, kiri. Alright. So sebab kat sini pelajar sentiasa salah kedudukan paksi tu kat mana. Baik. So itu dah tiga pemalar. Jadi pemalar A, tentukan, senyum, sedih, gemuk, kurus. Pemalar C, dia naik dan turun. Pemalar B, dia pergi kanan ataupun kiri. Itu saja. Okay. So bila dia mulakan pengenalan kamu dengan fungsi kuadratik, kemudian dia sambung dengan ciri-ciri setiap pemalar, kemudian dia perkenalkan kepada kamu cara untuk mencari pintasan X. Okay. Cara untuk mencari pintasan X hanya ada satu sahaja kaedah, iaitu sudah dah bahasa Melayunya apa? Sekejap, saya tengok apa nama bahasa Melayu dia. Kamu dah bagi tahu saya. Simultaneous equation. Equation tu adalah persamaan kan? Simultaneous. Apa dia dalam bahasa Melayu? Saya tengok dalam buku teks kamu. Susah ni. Apa dalam bahasa Melayu dia? Serentak. Ya ke? Persamaan serentak. Begitu namanya. Di mana kamu kena factorize. Factorize pula dalam bahasa Melayunya apa? Pemfaktoran. Pemfaktoran. Faktorkan. Pemfaktoran lah. Berikan. Dia tak bagi tahu pula apa namanya. Sebab ini kamu belajar dalam mendengar dah. Jadi saya rujuk bagi buku teks kamu pun tak tahulah apa maksud dia. Okey. So ini persamaan serentak. Harap-harap betul lah tu. Okey. Betul lah tu. Betul Di mana kita akan guna kaedah pemfaktoran. Betul ke tu? K Ya, cikgu. Ya. Minta maaf lah sangat. Saya dah terbiasa, saya tulis semua dalam bahasa Inggeris. Walaupun penerangan tu dalam bahasa Melayu lah. Okey, kita akan guna pemfaktoran. Baik. So cikgu akan bagi beberapa contoh. Okey, contoh pertama cikgu ambil dari sini lah. Sebab nanti kamu kena buat juga. Tengok sini So latihan ini, atas ini adalah quadratic equation, maksudnya persamaan kuadratik. Bukan fungsi ini adalah persamaan. Baik, dia tengah lagging. Okey.
So kat sini adalah persamaan kuadratik. Kenapa dia panggil persamaan? Kerana dia tulis perkataan ada sama dengan. Itu je. So saya cakap dengan pelajar saya, bila kamu nak tahu bezakan sama ada dia adalah persamaan kuadratik ataupun fungsi kuadratik, persamaan kuadratik dia ada sama dengan sesuatu nombor. Dua-dua belah mesti ada nombor. Kalau fungsi kuadratik, tak ada pula kat sini. Ini semua persamaan kuadratik. So fungsi kuadratik dia akan mulakan dengan fx. Sama dengan apa-apalah apa dia punya kuadratik. Itu je beza cara menulis. Okey. Selalunya kalau soalan bagi kamu fungsi kuadratik, kamu hanya menukar dia kepada persamaan kuadratik dengan menggantikan fx ni dengan kosong. Itu sahaja. Okey. Jadi dekat sini kita nak fokus kepada persamaan kuadratik. So di mana setiap persamaan ni kalau kamu tengok dia boleh menyusahkan hidup kamu dengan bagi persamaan yang sukar. Okey. So contoh kat sini ada kurungan. Sini ada 2 kurungan. Kat sini dia ada pecahan. Okey. And then fokus juga dekat sini. Walaupun kat sini tiga-tiga persamaan kuadratik ni dah sama dengan kosong, persamaan kuadratik ini tidak ada nilai B. Okey, dia ada juga keadaannya. Macam mana kalau persamaan kuadratik saya tidak ada nilai B? Macam mana kita buat persamaan serentak? Macam mana kita nak buat pemfaktoran? So, semua itu menyumbang kepada markah. Sebab itu kat sini banyak latihan kepada pemfaktoran. Sebab pelajar sentiasa salah kat situ. Jadi cikgu ambil satu dulu, cikgu ambil yang ni. Ini yang paling mudah sekali. Negatif 2x. Mana dah saya punya tu? Okay. Okay. Baik. So kat sini cikgu akan ajar dulu. Kemudian saya akan tekankan kat mana sebenarnya markah diberi kepada anda. Baik. So markah yang pertama sebenarnya kamu kena tukarkan ini, persamaan ini kepada bentuk sentiasa. Pada bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Dia mesti dalam bentuk ini. Itu langkah yang paling penting, langkah pertama. Jadi kamu tengok kamu punya persamaan, dia bukan dalam bentuk ini. Just tukarkan kepada bentuk ini. Okey. Syarat tambahan adalah A mestilah positif. Kamu tengok kat sini A saya negatif, tak boleh. Dia mesti dalam bentuk begini di mana nilai A mesti positif. Okey, sebab sentiasa kat sini, pelajar lupa adalah A tu mesti positif. Kenapa? Dia ada sebabnya bila kita nak faktorkan menggunakan kalkulator. Baik. So kat sini, bila kat sini tidak negatif, siapa yang dah mahir, kamu tahulah nak buat macam mana. Siapa yang tidak mahir, bila ada negatif, cikgu cakap, darab je semua dengan negatif. So setiap terma ini, kamu tukar dia punya simbol. So daripada negatif 2x square, dia akan jadi positif 2x square. Tambah akan jadi tolak. Sama dengan 3 ni positif, dia akan jadi negatif. Okay. Itu je. Just nak tukar. Kemudian saya nak dia sama dengan kosong. Jadi 3 ini, negatif 3 ini saya perlu buanglah. Saya tak nak. Jadi tak nak,
kita tambahkan dengan 3 sebab negatif 3 tambah 3 akan jadi kosong. Okey. Jadi sebelah kanan tambah 3, sebelah kiri pun perlu tambah 3. Perkara yang sama. Jadilah persamaan kita 2x kuasa 2 tolak 7x tambah 3 sama dengan kosong. Okey. Kat sini sudah terhasil persamaan kuadratik dalam bentuk yang kita nak, iaitu ax kuasa 2 tambah bx tambah c sama dengan kosong. So, ini langkah pertama. Okey, kemudian untuk langkah kedua adalah checklist. Pastikan persamaan dalam bentuk termudah. Betul ke? Kalau dalam bahasa Inggerisnya simplest form. Dalam bentuk termudah. Apa maksudnya bentuk termudah ini adalah bila sesuatu persamaan itu saya boleh kecilkan nilai dia. Contoh. Okey, ni tak ada kena-mengena dengan soalan. Contoh. Persamaan saya adalah 4x kuasa 2 tambah 10x tolak 20 sama dengan kosong. Jadi kalau kamu tengok persamaan ini, saya boleh kecilkan lagi. Cikgu boleh bahagikan lagi semua ni dengan 2. Tak boleh 4 kerana 10 tak boleh bahagi dengan 4. Kamu kena bahagikan ketiga-tiga terma ini dengan nombor yang sama. Jadi kat sini cikgu boleh mudahkan dia dengan bahagikan dengan 2. Jadi dia akan menghasilkan 2x kuasa 2 tambah 5x tolak 10 sama dengan kosong. So ini barulah dikira bentuk termudah. Okey, bila mana ketiga-tiga terma ini saya tak boleh bahagikan dengan nombor yang sama untuk jadikan dia lebih mudah. Jadi langkah kedua, kamu kena pastikan persamaan ini dalam bentuk termudah. Itu penting. Jadi kamu tengok kat atas ni, persamaan yang kita dah buat. 2x kuasa 2 tolak 7x tambah 3 sama dengan kosong. 2, 7, 3. So dia memang tidak boleh dibahagikan dengan apa-apa. Jadi kita bawa je turun. Ini dah memang dalam bentuk termudah. Selesai. Okey, belum habis lagi. Tapi itu adalah checklist. Baik. Penting Siapa yang tengah buat nota tu kena highlightkan benda ni. Pelajar sentiasa salah disebabkan ini. Satu, sebab dia tidak tukar kepada bentuk termudah. Baik, dah habis buat tu, barulah kamu boleh gunakan kalkulator. Siapa yang mahir dalam persamaan serentak, kamu boleh gunakan secara tradisional lah. Apa cikgu masukkan tradisional tu? Cara macam ni. Tapi setiap cikgu ada cara special dia sendirilah. Okay, dia namakan bentuk nama bersama macam mana kaedah tersebut ikut. Kalau kamu dah biasa dengan kaedah tersebut sejak menengah rendah, kita belajar ni di tingkatan 3 okay, dah terbiasa dengan kaedah tersebut, teruskan. Tak perlu belajar yang baru. Okay, teruskan. Hanya untuk pelajar yang lemah, cikgu sarankan kamu guna kalkulator lah. Okey. Baik. Harap-harap kamu ada kalkulator bersama dengan kamu.
Baik, dekat kalkulator nak buat persamaan serentak. Sesiapa boleh terus jawab Kita tekan apa dulu? Mod. If. Tekan mode. Semua salah. Kita kena tekan on dulu. Macam mana kamu tekan mode on? Tak ada. Okay. So on dulu, baru kamu tekan mode. Berapa kali kena tekan mode? 3 kali. 3. Okay. So Tiga. mode tekan 3 kali. Lepas tu, nombor berapa? 1. Ya, pilih nombor 1. Di mana dia ada perkataan EQN kan? Okey, kemudian tekan apa? Kanan. Ya, kena tekan ke kanan. Okey. Barulah kita tekan nombor 2, betul. 2. Okey. So bila tekan nombor 2 dia akan tanya nilai A apa, nilai B apa dan nilai C apa. Baik. So daripada soalan kita, nilai A kita apa? 2. 2. 2. Okey, so kamu masukkan 2. B? Negatif Negatif 7. 7. Negatif 7. Tolong jangan lupa negatif. Dan C adalah 3. Okey, kalkulator bagi apa? X sama 3 sama Mhm. 0.5. 0.5. Okey. Baik. So kat sini ada langkah yang kamu perlu buat. Dan benda yang kamu kena take note. Baik. So ini kalau kamu terus bagi macam ni, ada 3 markah kamu akan hilang. Terus bagi macam ni. Ya, Yusof. Baik. So terus bagi macam ni, kamu akan hilang 3 markah. Soalan macam ni selalunya dia akan bagi kamu 4 markah. So 3 daripada 4 markah akan hilang. Okey. Dah dapat macam ni, kamu sebenarnya dah loncat kepada satu jalan kerja. Di mana bila kamu loncat satu jalan kerja tu, disebabkan jalan kerja tu tidak ada, jadi kamu hilang 2 markah lagi jawapan akhir ni. Sebab tu dia jadi 3 markah kamu hilang. Baik, dapat macam ni, tukarkan dia kepada sama dengan kosong. Setiap satu tu tukar kepada sama dengan kosong. Okey. Jadi saya ada X yang pertama, itu sama dengan 3. Tukarkan kepada sama dengan kosong. Jadi 3 tolak 3. Okey. So jadilah X tolak 3 sama dengan kosong. Okey. Lepas tu X yang kedua, X sama dengan 0.5. Okey, kat sini pun ada juga tips yang kamu perlu ketahui. Tak boleh letak tolak 0.5. Salah. Okey. Tukar dulu kepada pecahan 1/2. Nak letak tolak 1/2 pun tak boleh. Kamu kena tukar dia kepada bentuk bukan pecahan. Jadi, kalau kamu suka buat macam ni lah. Jadi 2 kan. So dia jadi 2x sama dengan 1. Baru kat sini, kita tolak dengan 1. Dia mesti dalam bentuk begini. Okey. Kamu bagi dalam bentuk X tolak 0.5 sama dengan 0. Salah. Tak boleh. Tak diterima. X tolak 1/2 sama dengan 0. Salah juga. Tidak diterima. Okey. So ini kesalahan biasa saya jumpa. Saya dah mengajar selama 7 tahun. Tiap tahun mesti ada pelajar buat benda ni. Walaupun dari awal tahun ke hingga akhir tahun, bertahun-tahun cakap tak boleh buat, buat juga dia.
Okey. Dua benda tak boleh. Mesti bila dah dapat pecahan, bawa dulu yang kat bawah tu naik atas. Lepas tu baru tolak. So dia dapat 2x tolak 1. Okey. Dah dapat begitu. Ambil ni. Masukkan dia dalam 2 kurungan. So x tolak 3, 2x tolak 1. Dan mesti tulis sama dengan kosong. Okey, nampak So ini bawa turun. Ini bawa turun. Lepas tu kena tulis sama dengan kosong. Barulah yang atas ni kamu ambil balik. Tulis sahaja semula di bawah. So x 1 sama dengan 3. X2 sama dengan 1/2 lah. Nak letak 0.5 pun tak ada masalah sebenarnya. Tapi lebih cantik 1/2. Okey. So di antara tu, kalau siapa yang dah biasa buat, kamu akan buat benda ni. X tolak 3 sama dengan 0. Kamu akan letak sini. Lepas tu baru X sama dengan 3. Saya dah tahu. Kamu akan buat macam tu. Tapi benda-benda tu tidak ada markah pun sebenarnya. Okey. Baik. So markah dia, markah pertama adalah di sini. Ni. Okey. Dia dekat sini. Sekiranya kamu bagi bukan dalam bentuk termudah, kamu tak mudahkan dia, still boleh dapat 1 markah. Okey. Tapi saya akan elaborate nanti. Okey, ni markah pertama K1. Markah kedua adalah pada ni. Kurungan ni adalah markah kedua. Dan setiap satu ini satu markah N. Jadi dia 4 markah. Okey. Kenapa saya ajar kamu benda-benda macam ni? Macam ni. Sekiranya kamu skip step yang kedua ini, tidak tukar dia kepada bentuk termudah. Okey, kamu bagi saya bentuk macam ni, saya dapat 1 markah. Tetapi bila kamu masuk kalkulator, okey, kamu masukkan dalam kalkulator, kalkulator akan bagi kamu dalam bentuk termudah. Jadi, menyebabkan bila saya buat, teacher salin baliklah sebab panjang pula. Okey, practically macam ni Okey, ini je sebenarnya kalau pemarkahan. Markah pertama, markah kedua, markah ketiga dan keempat. Okey. Sekiranya tidak ada dalam bentuk termudah, okey, dapat 1 markah. Kemudian markah yang kedua ini, cikgu akan expand dulu. Expand apa dalam bahasa Melayu? Pemfakturan. Lepas tu patah balik. Kembang. Pengembangan. Kembang saja. Kembangkan. Kembangkan. Okey, so bila saya kembangkan kat sini, kataan tu macam tak patut je. So bila saya kembangkan kat sini, dia mesti ikut yang di atas. Baik? Faham So contoh, kalau kat sini, saya bagi tidak bentuk termudah. Contoh, saya tak ada letak ni semua, tapi saya letak dia 4x kuasa 2 tolak 14x tambah 6 sama dengan 0. Okey. Cikgu akan bagi ni 1 markah. Tapi, bila kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat ni. Tak percaya, kamu tekan kalkulator, kamu tengok. Dia pasti akan bagi kamu 3 dengan 1/2. Okey, bila kamu dapat 2 ni, guna kaedah saya, kamu masukkan dalam kurungan, kamu akan dapat ni. Tapi bila saya kembangkan kurungan ini, cikgu tak dapat ni. Yang pertama ni. Jadi bila saya kembang tak dapat yang ni, saya kata ni salah lah. K kosong.
Jadi bila kat sini K dah kosong, automatically jawapan akhir saya tak terima. Sebab tu dihilang 3 markah. Okay, faham So itu penandaan dia. So kesalahan yang biasa dilakukan bila mana kamu skip langkah kedua, iaitu memudahkan. Okey, kesalahan seterusnya yang pelajar sentiasa buat. Baik. Pelajar sentiasa buat adalah dia tidak letak sama dengan kosong. So dia just letak 2x kuasa 2 tolak 7x tambah 3. Okey, jadi bila dia tak letak kosong, ini sama dengan kosong tak ada, jadi K kosong. Ini dapatlah 1 markah, tapi jawapan akhir tak diterima sebab jalan kerja tidak lengkap. Dia dapat 1 markah. Baik, so ingat benda tu. Sama juga sekiranya alasan yang sama untuk kurungan ni. Kamu buat kurungan tapi tak letak sama dengan kosong, sama juga dia tak akan bagi kamu markah. Ini tak ada, akan dapat K kosong. So penting sama dengan kosong. Baik, itu adalah kesilapan yang sentiasa pelajar lakukan. Setiap tahun saya jumpa. Okay, keep note Baik. So kita ada 2 minit lagi. Jadi kat sini cikgu nak terangkan adalah sikit je pasal persamaan bila mana dia naik atas sekejap. Persamaan bila mana kita punya soalan dia bentuk begini. Begini. Okay. Baik. Saya terangkan dulu kot. Cukup masa. Cikgu ambil sikit lah masa kamu boleh kan? Sebab kita kena habiskan ni. Kalau tak esok ni kamu banyak pula kita nak cover. Okay. Kat sini je lah cikgu pun penting. So X kuasa 2 tolak 6X sama dengan kosong. Okay. Dapat macam ni, pemfaktoran. Ini memang step 1, langkah pertama selesai, langkah kedua pun selesai. Tak ada masalah. So bila langkah ketiga, kalkulator akan bagi kamu 0 dan 6. Saya tak perlu tekan, saya tahu dah. Okay. Bila dapat macam ni, bila kamu tidak ada nilai C, sebenarnya dia adalah pemfaktoran yang paling mudah sekali. Di mana kamu hanya keluarkan X. Dia akan jadi begini. Dia akan jadi macam tu saja. So bila macam ni akhirnya akan jadi X sama dengan 0. Dan satu lagi adalah X tolak 6 sama dengan 0. So X adalah 6. Okay, kalau dapat soalan macam ni, kamu memang sangat bertuah. Baik, so itu satu. Okay, jenis soalan Okay, yang kedua, saya nak tunjuk yang C ni. Kenapa dia sedikit berbeza? Baik, kalau kamu bandingkan soalan ni dengan soalan yang tadi. Ini ada nilai B. Kat sini tak ada nilai B. Dia ada nilai C. Sini tak ada C, sini ada C. Itu je beza Okey, bila tak ada C, kamu sentiasa faktor begini saja. Bila tidak ada B,
Ini pelajar sentiasa buat. Salah adalah dia pergi 49 X kuasa 2 sama dengan 9. Dia dah buat macam ni, saya tak perlu tengok lagi dah. Terus salah. Okey. Ini adalah kesilapan yang biasa dilakukan oleh pelajar. Baik, sepatutnya apa yang kamu patut buat, kalau kamu tekan kalkulator, dia akan ada 2 nilai juga. Okey, benda macam ni kamu kena perhatikan pemfakturan kita sebenarnya ada 4 jenis. Kalau kamu ingat lagi lah. Okey. Ini adalah pemfakturan yang special. Special sebenarnya apa? Special lah. Okey, di mana kamu kena tukar ni kepada bentuk 7 kuasa 2 X kuasa 2 tolak 3 kuasa 2 sama dengan kosong. Dia ada satu pemfakturan di mana syaratnya bila mana kamu punya terma itu boleh kuasa 2. Bahasa Melayunya kita panggil dia perfect squares. Perfect squares. Bahasa Melayu, bahasa Inggerisnya perfect squares. Bahasa Melayu tak tahu. Okey, di mana kamu boleh kuasa 2 untuk semua. Okey, dan operasi dia mesti tolak. Boleh kuasa 2 untuk semua, operasi dia boleh tolak. Jadi pemfakturan dia tak perlu tukar kalkulator pun. 7x tolak 3, 7x tambah 3. Yang tukar hanyalah 1 tolak 1 tambah. Okay. So, 3 jenis pemfakturan dalam topik fungsi dan persamaan kuadratik adalah itu. Okay. So, pemfakturan yang biasa adalah bentuk macam ni lah. Okay, di mana ketiga-tiga pemalar ada. Yang kedua, bila pemalar C tak ada. Okay. Dan yang ketiga, bila pemalar B tak ada. 3 keadaan. Jadi, kerja kamu adalah untuk kategorikan. Sebenarnya kamu dekat mana satu. Baik. So, itu dia lah. Kita akan berhenti dekat situ. Iaitu persamaan serentak. Baik, ada soalan tak? Saya dah cakap dah, benda ni sebenarnya saya ajar dalam 1 jam setengah. Jadi, by the time kat sini 1 jam, saya dah habis mengajar. Jadi, saya nak kamu buat beberapa soalan, kemudian kita bincang. Tapi, tak ada masa. So, kelas kita esok pagi, kita akan buat sikit. Kemudian, kita masuk kepada lakar graf. Okey, ada soalan tak? Ada soalan boleh angkat tangan. Okey, nota ni kamu nak ke? Mau cikgu. Mau cikgu. Mau cikgu. Mau cikgu. Okey, baik. Nanti saya share dekat